Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana sekali lagi milih untuk bersama dengan saya, Hasrizal, di dalam vlog kita pada kali ini. Khabar, saya doakan moga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Baru-baru ini, Mahkamah di Amerika Syarikat telah memutuskan bahawa Elizabeth Holmes daripada syarikat startup Theranos telah didapati bersalah dalam 4 pertuduhan yang dikenakan ke atas beliau. Saya mengikuti isu Theranos dan juga Elizabeth Holmes ini semenjak ketika berada di Finland lagi. Apa yang menyebabkan saya tertarik dengan kes beliau ini ialah kerana pada masa tersebut saya agak keresahan dengan pengalaman yang saya tempuh semasa aktif terlibat di dalam pelbagai program startup yang ada di Oulu pada ketika itu. Program startup itu bukanlah merupakan sebahagian daripada kelas formal pengajian saya ketika di universiti, tetapi dia adalah sebahagian daripada apa yang secara giat dipromosikan di universiti kami untuk entrepreneurship, dan pada ketika itu juga sebahagian daripada trainers yang datang untuk program seperti Startup Weekend, Avanto Accelerator dan program-program yang seumpama dengannya datang daripada Silicon Valley, daripada Amerika Syarikat, khusus daripada Silicon Valley sendiri. Jadi bagi setengah-setengah orang mungkin ia adalah merupakan perkara biasa, tapi untuk orang macam saya, seorang ustaz berlatar belakangkan syariah, pengajian Islam dan bukan daripada latar belakang IT, pendedahan yang saya terima di dalam program-program startup ini adalah satu pengalaman baru. Satu perkara yang menarik perhatian saya bila saya join program startup ini ialah saya berpeluang untuk belajar banyak benda baru secara pantas, dan apa yang terjadi ketika saya mengikuti program-program startup ini, saya cuba analisa dia daripada perspektif ilmu sains pembelajaran yang saya belajar secara formal di dalam program yang saya ikuti. Contohnya kita melihat bagaimana apabila ilmu pengetahuan itu contextualize, dia memudahkan kita untuk menggarap pengetahuan. Satu daripada pengalamannya ialah dalam salah satu program Startup Weekend yang saya ikuti, saya menyertai sebuah projek yang menggunakan teknologi blockchain dan juga Bitcoin untuk membina penyelesaian kepada masalah orang tak ada duit nak belajar. Bila nak belajar kena keluar duit. Tapi kami cuba memikirkan daripada paradigma yang berbeza, bagaimana dengan belajar seseorang itu boleh menambah aset dia, dapat duit dengan belajar. Jadi kami teroka benda tu. Saya memang zero, tak ada pengetahuan langsung tentang Bitcoin, teknologi blockchain, tetapi dalam tempoh 48 jam Startup Weekend berkenaan, bila mana tujuan saya belajar perkara itu jelas, bagaimana nak menggunakannya juga jelas, apa yang nak dicapai jelas, maka saya dapat push diri saya dalam tempoh 48 jam itu from scratch, daripada tak tahu apa langsung kepada peringkat tahulah, ya, bukanlah orang kata jadi pakar ke, na'udzubillah, tidak sama sekali, tetapi faham bila perkara itu dibincangkan, saya boleh bawa benda ni. Walau bagaimanapun, dalam pembabitan saya di dalam program-program startup tersebut, ada beberapa perkara yang menimbulkan keresahan. Salah satu daripadanya adalah tentang hype yang wujud, berkejar-kejar untuk berinovasi, sehingga saya rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Dan pada masa itu saya pun tak pasti adakah rasa tak kena tu sebab saya ni dah tua ke, sebab ramai yang lain tu muda-muda belaka kan, ataupun memang kerana ada sesuatu yang tak kena. So itu satu perkara. Kemudian perkara kedua yang menjadi kebimbangan saya ialah apabila projek-projek yang kami lakukan daripada ideation kepada creation dalam tempoh yang pantas, bagaimana kita menggunakan design thinking untuk memahami prospek pengguna yang kepentingan mereka, apakah keperluan mereka, apakah masalah yang mereka hadapi, kita empathize mereka melalui pelbagai kaedah yang kita gunakan supaya solusi akhir yang kita buat itu benar-benar dapat menyelesaikan
masalah dan memenuhi keperluan mereka. Dalam pengalaman saya membentangkan solution kepada pelbagai projek yang pernah kami ikuti, kebimbangan kedua saya adalah berkaitan dengan peranan yang dimainkan oleh experts dan juga investors sebagai pengadil juri kepada sesi bila kami pitch kami punya solution tu. Mereka akan membuat pemerhatian. Saya faham tentang latar belakang mereka, tapi sebab kita ni bukan budak-budak kan, kita dah tua lah, pelajar yang dah senja kan, kita dah menempuh banyak pengalaman. Jadi kita juga belajar dalam fakulti apakah perbezaan di antara pengetahuan expert dan juga pengetahuan novice. Dan itu menyebabkan saya selalu rasa tak puas hati dengan komentar pendapat yang dikemukakan oleh expert ini ketika menjuri sesi kita pitch produk-produk ni tadi ataupun solution ni tadi. Antara kejadian yang saya tak lupa dalam pengalaman ketika berada di Finland itu ialah ketika saya berada dalam sebuah projek yang mana di dalam projek tersebut kami mencari solusi bagaimana nak membantu guru-guru untuk membina rubrik yang nak digunakan dalam assessment, membuat penilaian terhadap perkembangan pembelajaran murid-murid. Tuan punya kepada idea itu adalah rakan kami daripada Australia, dia seorang guru. Dan kami meneroka lah macam biasa. Pada masa tersebut, saya punya aktiviti sampingan ialah saya fikir macam mana nak mengurangkan penggunaan kertas dalam sesi brainstorming. Kan orang banyak macam lukis sini buat tu, nak buat prototype tu dah satu bab dah, tapi nak melakar idea tu, saya nak mengurangkan penggunaan kertas tu, topik sampingan lah. Tapi di hujung ketika kami telah berhasil untuk menatijahkan satu solusi yang kami nak bentangkan, ketika pembentangan itu dibuat oleh rakan kami, tuan punya idea tu yang Australia tu, saya duduk dekat tepi lah kan. Cuma dalam sesi soal jawab, kami kesemua satu kumpulan tu pergi ke depan. Komentar yang saya dapat daripada salah seorang juri itu saya rasa sangat ofensif. Apabila so-called expert berkenaan, dia kata, saya tidak faham kenapa kita nak bersusah payah untuk membangunkan orang kata tentang rubrik ni. Saya pun tak tahu rubrik ni apa. Dan dia claim dia adalah merupakan seorang bekas guru di sekolah Finnish. Dan dia kata, kenapa nak buat benda-benda macam ni untuk peperiksaan? Kamu pun tahu Finland sebagai sebuah negara yang maju dari segi pendidikan, tak ada peksa-peksa ni. Mungkin solusi yang lebih baik ialah kamu di Australia maklumkan agar ikut sistem pendidikan Finland. Jadi bila dia cakap macam tu, saya sangat marah dan saya nampaklah kawan saya yang cikgu daripada Australia ni very offended, muka dia merah padam pada masa tersebut. Sehingga dalam hati saya terdetik lah, saya kata pun dekat Finland ni ada juga orang bodoh kan. Pada masa tu lah geram kan. Jadi ketika selepas komentar tu dibuat, saya sebutlah, saya kata giliran saya bercakap, saya kata walaupun Finland tidak ada peperiksaan tu maksud dia tidak ada peperiksaan standard national level punya peperiksaan macam kalau kat Malaysia tu SPM, PT3, PMR, UPSR, benda-benda tu tak ada. Tapi itu tidak bermaksud di sekolah tak ada assessment. Guru melakukan assessment untuk pelajar kerana bagaimana pelajar nak belajar tanpa assessment. Tetapi alangkah baiknya sebuah negara yang tidak mempunyai standardized exam mendatangkan satu rubrik yang menyokong satu bentuk assessment yang berguna, iaitu assessment for learning dan bukannya assessment on learning. Menggunakan assessment untuk membantu pembelajaran. Sesuatu yang telah pun dibuat di Sekolah Khalifah sebelum saya meninggalkan tanah air dan berhijrah ke Finland pada ketika itu. Dan komentar saya itu ke arah macam nak menahan diri lah daripada geram. Kerana of course lah kami tak menang dalam projek berkenaan. Saya juga pernah join projek yang ada menang tempat pertama pun ada, tempat ketiga pun ada. Tak menang pun ada. So ini antara yang tak menang. Tapi ketika itulah saya dapat melihat banyak projek, idea yang bagus-bagus tetapi tidak berhasil, tak berjaya untuk mendapat dana daripada investors
akibat daripada penolakan yang dibuat oleh so-called expert ini. Jadi berbalik kepada kes Theranos ini, saya dapat meninjau bagaimana tentang fraud mesin Edison yang didakwa oleh Elizabeth Holmes tu tolak tepilah. Itu dah jelas, anda boleh baca mengenainya, tengok dekat YouTube ada banyak dokumentari. Tapi apa yang saya nak ambil pelajarannya ialah bagaimana pakar-pakar, tokoh-tokoh besar, investors, millionaire yang ada banyak duit ni, mereka juga kena merendah diri sedikit lah, jangan overconfident sangat. Sehingga dalam kes Theranos ini bukan calang-calang orang kan, termasuklah datuk kepada whistleblower utama dalam kes ini, Tyler Shultz ni. Datuk beliau iaitu Josh Shultz adalah merupakan orang besar dalam ketenteraan Amerika Syarikat, dan keluarganya adalah merupakan keluarga yang orang kata macam orang atas-atas lah kan. Kalau kita tengok video, kalau kita menonton temubual yang dibuat bersama dengan Tyler, ada yang okey, ada yang saya tak berapa selesa sangat tengok. Tapi kalau anda boleh dengar podcast yang disiarkan melalui Audible di dalam Amazon bagi pengguna Kindle khususnya, anda dapat mendengar struggle yang sangat menyedihkan di antara Tyler dengan datuknya untuk keluar daripada konflik yang terjadi bila mana startup mereka yang gila dengan hype untuk melakukan inovasi ni, sehingga macam orang kata delusional ini, boleh memerangkap investors dan so-called expert ni tadi. Jadi ini adalah di antara pelajaran yang saya belajar, yang saya tidak pasti di manakah nak mengaplikasikan ibrah daripada cerita ni. Tapi poin utamanya ialah kita ni kena kawal diri kita. Bila kita masuk dalam ekosistem yang macam-macam ya pada kehidupan kita ni, kita kena ingat balik kepada benda fundamental yang sangat asas, iaitu tentang soal takwa. Kita diingatkan banyak kali kan, setiap Jumaat kita diingatkan tentang takwa. Bila kita akad nikah, kita diingatkan tentang takwa. Kerana takwa ini ada dua komponen yang penting untuk kita kawal diri agar terselamat. Yang pertamanya adalah level of consciousness kita, dan yang keduanya adalah self control. So level of consciousness ini kita jangan biarkan hype, benda-benda yang mengasak kita ni menyebabkan kita ni sampai tak sedar apa sebenarnya yang sedang berlaku. Dan yang keduanya, bila kita punya level of consciousness itu baik, hopefully self control kita terkawal. Kita boleh dapat bezakan di antara sesuatu yang substantial dengan sesuatu yang merupakan hype ataupun fad kan, benda-benda yang macam itulah. Dan saya rasa di tanah air, di Malaysia juga ada banyak barangan, produk, solution yang masuk ke dalam pasaran yang boleh menyebabkan kita tertipu, sama ada sebagai pengguna ataupun sebagai pelabur dalam skim yang macam-macam, apabila kita gagal menjaga level of consciousness dan juga kita punya self control kita. So itulah di antaranya, dan of course di antara semua benda yang terbabit dalam kes Elizabeth Holmes dan startup Theranos ini, saya secara peribadinya teruja dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Tyler Shultz ya, sebagai staff anak muda yang bekerja. Of course ada beberapa orang whistleblower lain yang penting, tapi Tyler ni menarik perhatian saya kerana dalam temubual-temubual yang beliau lakukan itu, beliau memperlihatkan integritinya, dan salah satu daripada integriti yang penting yang beliau demo dalam pengalaman beliau mendepani kes ni, sebab bendanya sangat berat sampai dia yang merasakan dirinya seorang yang stabil, tak ada masalah mental ke apa ke, terfikir nak rasa macam nak membunuh diri kan, ketika dia nak mengambil keputusan dia nak tidur dengan pistol kerana dia takut semasa mendedahkan penipuan yang dilakukan oleh Elizabeth Holmes ini. Dia takut dan dia nak meletakkan gun ya dekat bawah bantal dia, tapi dia kata dia lebih bimbang dia akan gunakan gun itu untuk
ke atas diri dia sendiri berbanding untuk defend diri dia kalau misalnya berlaku serangan. That was the pressure yang dia hadapi, dan saya harap anak-anak muda seperti beliau dapat mengambil teladan agar kita hidup ini kita kena setia dengan kebenaran, dan kita tak boleh pilih. Kalau kita datang daripada latar belakang keluarga yang miskin harta, kita tak boleh pilih nak lahir dalam keluarga kaya ke keluarga miskin, tapi kita boleh pilih untuk kalau kita miskin harta pun kita tidak miskin jiwa. Saya selalu cakap sama-sama sembang dengan kawan, kadang-kadang ada di kalangan kami ni masa zaman-zaman muda dulu yang orang kata perak lah dengan benda-benda yang rasa macam mewah ni. Contohnya bila dapat dinner dengan datuk, bila dapat jumpa dengan menteri, rasa macam achievement. Saya tak suka dengan benda-benda macam tu, kerana saya rasa kalau kita ada kecenderungan macam tu, kita mudah dibeli. Tak kira lah atas kepala kita ada ketayak ke, ada serban ke, it's not difficult to buy you, kan? Apabila kita jenis orang yang mudah teruja dengan kemewahan, pangkat, harta. Dan Tyler Shultz adalah someone yang saya rasa salah satu daripada kekuatan yang ada pada beliau ialah kerana beliau datang daripada keluarga, datuknya adalah orang besar dalam di Amerika Syarikat, maka dia tak heran, dia tak peduli sangatlah dengan siapa-siapa, orang besar ke orang kecil ke apa ke, yang penting kita #setia dengan kebenaran.